Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, pada sesi kali ini insya-Allah saya ingin kongsikan bersama dengan tuan-tuan puan-puan berkaitan dengan tulisan Prof Hamka, iaitu di dalam bukunya yang berjudul Peribadi yang Hebat. Jadi di dalam tulisan di dalam buku ini Prof Hamka mendatangkan antara sifat ataupun ciri-ciri orang yang mempunyai peribadi yang hebat, dan saya kira ia sangat penting di dalam kehidupan kita mengetahui apakah ciri-ciri orang-orang yang hebat supaya kita boleh menjadi orang yang hebat. Walaupun kita tidak menjadi orang yang hebat di atas dunia ini, tetapi di mana pun kita berada, apapun situasi dan keadaan kita, insya-Allah kita menjadi orang yang hebat. Kalaulah kita berada di dalam sebuah keluarga, kita menjadi seorang ketua keluarga yang hebat. Kalau kita seorang ayah, maka kita merupakan ayah yang hebat. Kalau kita seorang isteri, maka ia akan menjadi isteri yang hebat. Kalau kita seorang anak, maka kita merupakan anak yang hebat. Jadi dengan pembacaan buku ini, insya-Allah supaya kita dapat mengetahui ciri-ciri orang yang hebat, dan pada masa yang sama insya-Allah kita dapat terapkan di dalam kehidupan kita supaya kita termasuk orang-orang yang hebat. Kata Prof Hamka, iaitu yang pertama, nilai seseorang adalah peribadinya. 20 ekor kerbau yang sama gemuk, sama kuat dan sama pula kepandaiannya menarik pedati, tentu harganya tidak jauh berbeza. Akan tetapi 20 manusia yang sama tinggi dan sama kuat belum tentu sama harganya. Sebab bagi kerbau tubuhnya saja yang berharga, bagi manusia adalah peribadinya. Maka Prof Hamka menyatakan bahawa manusia itu dinilai dari segi peribadinya, dari segi nilai akhlak yang ada pada diri seseorang. Walaupun kita sama, dia membandingkan dengan kerbau. Biasanya kerbau, kalau kita lihat kerbau itu gemuk ataupun sihat, maka harganya akan lebih kurang sama, kerana kerbau itu dilihat hanya bentuk tubuhnya. Tetapi manusia itu tidak. Walaupun manusia itu gemuk, walaupun manusia itu sihat, walaupun manusia itu nampak fizikalnya hebat, tetapi kalaulah tidak ada nilai yang hebat di dalam diri mereka, jika tidak ada peribadi yang hebat, maka ia akan dipandang tidak ada nilai. Ia akan dipandang oleh manusia yang lain tidak ada apa-apa kebaikan dan tidak ada apa-apa nilai. Maka di sini nak menunjukkan bahawa nilainya manusia itu di sisi pandangan manusia, ia bergantung kepada nilai dan akhlak kita. Kata Prof Hamka, orang yang berilmu saja, walaupun ia sangat ahli dalam satu bidang, belum tentu berharga dan belum tentu memperoleh kekayaan dalam hidup apabila sekiranya bahan peribadinya yang lain tidak lengkap atau tidak kuat, terutama budi dan akhlaknya. Maka yang kedua, Prof Hamka menyatakan bahawa walaupun seseorang itu berilmu ataupun pakar di dalam sesuatu bidang, kerana kedalaman ilmunya dalam satu bidang, mahirnya seseorang itu dalam satu bidang, tetapi pada masa yang sama ilmu itu tidak membentuk nilai dan peribadi dalaman seseorang itu, maka ilmu itu menjadi sia-sia dan ia juga tidak dipandang oleh orang lain satu pandangan yang mulia, dan tidak keluar daripada dirinya
seorang yang hebat di mata manusia, walaupun di dalam diri mereka itu mempunyai ilmu, tetapi dengan ilmu itu tidak membentuk akhlak yang mulia, maka ia juga tidak menghasilkan kemuliaan pada diri seseorang. Banyak guru, hakim, engineer dan orang yang memiliki banyak koleksi buku serta diplomanya segulung besar dalam masyarakat, dia menjadi mati sebab dia bukan orang masyarakat. Hidupnya hanya mementingkan diri sendiri dan diplomanya, hanya untuk mencari harta. Hatinya sudah seperti batu, tidak mempunyai cita-cita selain kesenangan dirinya. Peribadinya tidak kuat kerana ia bergerak bukan kerana dorongan jiwa dan akal. Dan kepandaiannya yang banyak seringkali menimbulkan ketakutan, bukan menimbulkan keberanian untuk memasuki dan menjalani hidup. Jangan disangka bahawa peribadi yang besar dan kuat hanya semata-mata memakai sifat yang terpuji saja. Tidak, bahkan kebalikannya. Bertambah besar peribadi seseorang, bertambah jelas letak kelemahan dan kekurangannya. Orang Arab berkata yang bererti apabila sesuatu telah sempurna, jelaslah kekurangannya. Hal itu sangat penting jika kita berkawan atau bersahabat dengan orang. Harus kita ketahui bahawa sebagai manusia, dia harus mempunyai suatu sisi yang dipenuhi perasaan semata. Hanya orang bodoh yang dipenuhi perasaan dan sentimen. Apabila ia disayang, ia lupa segala kesalahan, dan apabila ia berani, ia pun lupa segala kebajikan. Di sini Prohangka menyatakan bahawa peribadi yang hebat itu didorong oleh jiwa dan akal yang kuat. Jiwa dan akal yang kuat itu akan menghasilkan peribadi yang hebat. Dan apabila melahirkan peribadi yang hebat, perlu diingat bahawa di sana juga akan menampakkan kelemahan-kelemahan diri seseorang. Sebab itulah orang yang mana mempunyai peribadi yang hebat ini, mereka mendapat sambutan dan dilihat oleh segenap masyarakat. Kerana apabila dilihat oleh segenap masyarakat, maka akan terserlah peribadinya, dan pada masa yang sama perlu diingat akan terserlah jugalah kelemahan-kelemahannya. Sebab itulah Prohangka mendatangkan pepatah Arab. Apa yang dia kata? Apabila sesuatu telah sempurna, jelaslah kekurangannya. Maka orang yang mana mempunyai peribadi yang hebat, maka jangan dilupai bahawa di situ bermulalah orang-orang akan melihat kelemahan-kelemahannya, dan bermulalah akan terpancar kelemahan-kelemahan di dalam diri kita. Maka tuan-tuan perempuan, maka itulah satu perkara yang begitu penting yang perlu kita terapkan di dalam diri kita. Mempunyai peribadi, mempunyai akhlak, mempunyai jiwa yang hebat, supaya bersedia untuk menerima kritikan manusia, walaupun pada masa yang sama kita melahirkan ataupun kita menghasilkan peribadi yang hebat. Jadi tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan insya-Allah perkara ini dapat kita mengambil manfaat, supaya saya dapat manfaat, tuan-tuan dan perempuan yang melihat video ini bermanfaat. InsyaAllah selepas ini kita akan sambung lagi antara ciri-ciri orang yang mempunyai peribadi yang hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.